Sementara itu, seperti yang dijanjikan sepanjang 13 hari berkempen, kita juga berkempen dan berbincang apa yang diinginkan oleh rakyat sebelum membuat pemilihan, menjalankan tanggungjawab untuk pilihan raya umum ke-12 ini. Bersama saya hari ini ialah Profesor Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, Pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, yang tidak asing lagi, yang sering memberikan buah fikiran dan pandangan bercakap tentang politik dan juga suasana ekonomi negara dan macam-macam lagi boleh kita bincangkan. Dan hari ini kita nak bercerita tentang manifesto yang bakal dibentangkan oleh Pengerusi Barisan Nasional hari ini, yang dimaklumkan di dalam media. Apa khabar, Prof? Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama kami. Okey, disebutkan di dalam surat khabar hari ini, Datuk Seri Abdul Ahmad Badawi mengatakan manifesto ini akan menjurus kepada menyelesaikan ataupun mengurangkan beban rakyat, ekoran kenaikan harga minyak. Pastinya ini juga ingin diketahui oleh 10.9 juta pengundi ini. Prof, nak ulas sikit silakan. Terima kasih. Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri ada kaitannya dengan rungutan umum yang kemudiannya rungutan ini telah disimpulkan oleh beberapa kajian, sama ada secara berkelompok ataupun sesuatu kumpulan tertentu, malah dalam parti kerajaan sendiri mereka menjalankan penelitian. Ada dua isu besar, dua kelompok isu lah. Pertama tentang pemilihan. Pemilihan itu maksudnya parti mana nak pilih. Adakah kerajaan ataupun parti pembangkang. Tetapi ada satu set perkara lagi lah berkait dengan hal ekonomi, politik dan juga hal pentadbiran. Ekonomi itu termasuklah harga barang, bayaran sewa rumah ke kereta, ke pinjaman perumahan. Kalau politik itu mengenai rasuah, mengenai ketelusan, dan kalau pentadbiran itu sistem penyampaian pentadbiran awam. Jadi kalau saya lihat manifesto BN itu mestilah menyimpulkan hal-hal itu, karena saya rasa mereka telah bersedia lebih kurang mungkin 2 bulan lalu mengenai membentuk satu manifesto itu. Dan kejadian yang berlaku tahun lalu seperti protes jalanan yang berlaku dan juga isu perkauman yang ditimbulkan, itu pun akan disimpulkan dalam manifesto itu, rasa saya. Bukan hanya soal ekonomi saja. Kerana hebat macam mana pun ekonomi, kalau politiknya tak stabil, ekonomi itu akan jam lah. Macam jam Kuala Lumpur kan. Jadi saya lihat 3 perkara penting yang selalu dibincangkan, tetapi kali ini lebih ditekankan agaknya, ialah isu keselamatan. Keselamatan itu maksudnya bukan hanya keselamatan dari segi ketenteraan dan keamanan politik, tapi keselamatan hidup, security dari segi makanan. Jadi kerana tanpa keselamatan ini, mungkin apa yang dibayangkan, keamanan yang kita inginkan untuk membolehkan kita menjadi makmur, akhirnya itu hidup dengan lifestyle dan juga quality of life ataupun quality hidup yang selalunya kita megah-megahkan di luar negeri. Jadi rasa saya kalau 3 perkara ini, keselamatan, keamanan dan kesejahteraan, merupakan 3 isu penting yang akan menjadi payung kepada perkara-perkara yang nak dibincangkan sebagai manifesto. Okey, kita melihat generasi muda yang sekarang ni dah mula atau berupaya untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih, dan mereka ni pastinya selain daripada isu berkaitan kenaikan harga barang dan sebagainya, juga melihat isu-isu keselamatan ni menjadi faktor untuk menentukan barisan kepimpinan ataupun pentadbiran negara. Jadi adakah dilihat manifesto ini lebih kepada menjurus kenaikan harga ataupun kawalan harga ni lebih kepada pihak yang berada di kawasan pedalaman ataupun di kampung-kampung, dan keselamatan ini lebih kepada mana, ataupun adakah boleh dirangkumkan kesemuanya sekali untuk kedua-dua pihak ini, generasi muda dan juga yang tinggal di bandar? Dalam menggarap sesuatu manifesto, ianya mestilah seumum mungkin dan menyentuh seramai mungkin. Tak pasti saya kalau ini boleh dilakukan. Namun
slogan ataupun perkataan atau idiom yang nak digunakan mestilah menyentuh semua kehidupan semua rakyat, mengundi tak mengundi lah. Jadi itu sebab saya rasakan konsep-konsep payung itu yang penting. Seperti keselamatan, keamanan dan kemakmuran. Pengisian pada konsep payung itu bergantung kepada penentuan yang dilakukan oleh BN, dan kemudiannya bila sampai ke kampung tu dia cara setiap orang yang bercakap tu untuk mentafsir lah. Jadi kalau dalam kampung tu ramai penoreh getah, mungkin dia tak bincang lah. Sebab apa? Orang getah mahal. Ataupun kelapa sawit lagi mahal. Jadi bukan soal ekonomi. Mungkin soal keamanan, kestabilan dari segi politik. Jangan bergaduh selalu. Itu kawasan tu kawasan bukan Melayu, ni kawasan Melayu. Jadi mungkin isu-isu itu dan kandungan manifesto itu akan disesuaikan. Bagi anak-anak muda pula, ada semacam satu kontradiksi kalau kita lihat dalam kajian yang dilakukan dalam tempoh 6 ke 8 bulan lalu mengenai pandangan mereka tentang masyarakat Malaysia dan juga prestasi Perdana Menteri. Dan satu lagi isu ialah kalau nak pilih parti atau mengundi dalam masa pilihan raya, apa dia yang nak pilih, kerajaan atau pembangkang. Yang menariknya ialah ramai belia kita yang antara 18 ke 35 merasakan bahawa dari satu segi mereka banyak tak bersetuju dengan prestasi Perdana Menteri kerana 1, 2, 3, 4 macam-macam alasan yang mereka berikan. Mereka juga tak puas hati dengan turun naiknya harga barang. Mereka juga tak puas hati berkait dengan sistem delivery pentadbiran negara. Tapi bila ditanya, kalaulah pilihan raya, apa you nak pilih? Kita pilih yang selamat. Jadi kita tanyakan mengapa yang selamat? Kerana kalau negara ini huru-hara, kita tak dapat bekerja, pendapatan akan tertangguh. Tertangguh. Jadi ini yang risaukan. Jadi kontradiksinya anak-anak muda seharusnya menjadi anti-establishment, counter-culture yang kita tahu tahun 60-an, 70-an. Tapi pragmatik dan konservatisme itu sangat kuat sekarang. Mungkin kerana kualiti hidup di Malaysia ini. Barangkali kualiti hidup itu menentukan, walaupun mereka ni dalam gaya atau ekspresinya seolah-olah anti-establishment. Saya nak tanya kepada Prof, berdasarkan kajian ni, golongan muda ni, adakah sebab mereka ni dalam kehidupan seharian tidak ada masalah, boleh keluar malam selamat dan boleh membeli belah, tidak ada masalah. Tapi ada cetusan rasa ketidakpuasan hati terhadap pucuk pimpinan, terhadap pentadbiran kerajaan. Adakah ini disebabkan oleh pihak-pihak yang cuba untuk mempengaruhi mereka melalui media-media alternatif, atau mereka nampak atau memikir secara lateral yang lain? Kalau kata orang lama lah ada ke orang cucuk mereka ni kan. Jadi itu istilah orang kampung lah kan. Jadi pada pandangan saya bukan itu sangat. Ada juga pihak yang melakukan kegiatan cucuk-mencucuk ni ataupun menggalakkan supaya mengkritik. Tetapi yang menarik pada saya lah sebenarnya bukannya mereka ini. Sebenarnya ialah keterbukaan Perdana Menteri itu sendiri mengizinkan hal-hal ini tanpa sebenarnya mengantar mereka ke penjara atau mengantar ke kem tahanan. Ada satu ketika dulu tak boleh kritik langsung. Kalau kritik, orang dalam pimpinan parti UMNO sendiri pun terpaksa keluar dan dibuang. Jadi ini dia kontradiksi pimpinan Pak Lah ini. Tindakan pertama yang dilakukan menggunakan komisen menyiasat polis. Kan ini ganjil kan. Orang yang tak disiasat tu polis tu yang akhir disiasat kan. Jadi keterbukaan ini memberanikan ramai orang keluar untuk menyatakan, bukan hanya dalam blog, keluar itu maknanya keluar di jalanan. Dan saya rasa keberanian itu timbul daripada keterbukaan itu. Kerana saya ingat lagi pertama kali Pak Lah masuk memimpin, dia kata jangan bekerja untuk saya, bekerja bersama saya. Jadi saya anggap kenyataan-kenyataan seperti ini menggalakkan dan memberikan anak-anak muda ini lebih ruang. Jadi bukan kerana ancaman dari luar atau cucukkan orang lain. Saya rasa saya keterbukaan. Kalau tidak, mereka tidak berani itu. Kita 20 tahun dalam keadaan yang tak berani cakap ini. Jadi tapi sekarang bukan hanya bercakap,
keluar di jalanan pula menyatakan protes. Ya. Sama ada izin tak izin polis itu lain soal lah. Tapi soalnya mereka sanggup. Dan tidak apa-apa yang berlaku yang sehingga seperti yang berlaku di Kenya sekarang atau yang berlaku di India, di Pakistan setiap hari, tidak berlaku di sini itu. Jadi lebih mengambil kesempatan atas keterbukaan yang rasa saya begitu. Okay. Mengambil kesempatan, cuma kata Tun Musa Hitam ini dalam satu laporan yang memberikan reaksi beliau terhadap demonstrasi, karena beliau itu dibesarkan dalam generasi berdemonstrasi di Universiti Melaya tahun 60-an. Jadi pada pandangan saya komen itu baik sekali. Dia kata jangan disekat, tapi diizinkan dengan bersyarat. Dan harus diperketat syarat itu supaya tidak boleh diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Jadi saya rasa ini mungkin pihak pemerintah belum berani ke peringkat itu lagi. Tapi sudah dicadangkan oleh tokoh yang berpengalaman seperti Tun Musa. Baiklah, itu dari aspek pemilih-pemilih atau generasi muda ni yang sangat-sangat kritikal bila bercakap tentang ataupun mengambil kesempatan atas keterbukaan. Kepada yang lain yang dah sedia selesa dengan kerajaan yang sedia ada, dan Pak Lah juga menyebutkan manifesto ini berkaitan dengan usaha barisan baru ini untuk mengurangkan beban rakyat. Dan di surat khabar hari ini dituliskan di sini, diterakan di sini, terbukti perbandingan harga barang keperluan terpilih. Kita saksikan perbandingan antara negara seperti Indonesia, Thailand dan Filipina. Dan kalau anda dapatkan keputusan, anda boleh lihat sendiri perbandingan. Dan dituliskan di sini 43.4 bilion jumlah subsidi yang dibelanjakan ke atas barang-barang keperluan supaya semua rakyat Malaysia menikmati harga yang lebih rendah dan mampu berbelanja lebih, kuasa beli yang lebih tinggi. Selamat, aman dan makmur. Ini untuk subsidi untuk barang-barang. 40 bilion juga untuk minyak. Track record ni dah cukup baik. Adakah bila kita menunjukkan ini dah terbukti, untuk manifesto ni yang baru akan dibentangkan, adakah akan diberikan satu expectation yang lebih tinggi di kalangan pemilih-pemilih, ataupun nak menunjukkan we can still maintain, kita akan teruskan rekod yang baik ini? Ada dua kemungkinan. Yang pertamanya, saya rasa rakyat Malaysia ni, kalau istilah biasanya lah, dah lemak kata orang tu kan, maknanya dah sedap. Dia tak terasa bahawa banyak bahan yang mereka masak tu, sambil masak tu mereka masak perasaan muhibah dan kesejahteraan. Maksudnya di tempat lain tidak ada subsidi barangan ini. Ternyata bukan satu perkara biasa. Kita tuang je minyak, kita bayar RM1, RM1 lagi kerajaan bayar. Tapi orang boleh hujahkan kerajaan tu cokainya kita juga bayar. Okey, kalau cukai kita bayar, maknanya kita digunakan untuk membantu kita. Jadi saya ingat tak ramai yang tahu. Kalau tahu tak ingat. Jadi seolah-olah ini mereka perlu diingatkan bahawa ada satu bentuk kebajikan. Itu sebabnya pada krisis ekonomi 97-98, orang di luar Malaysia melihat mengapa Malaysia tidak mengalami keadaan meredum begitu sehingga seperti di Indonesia atau di Thailand dan beberapa negara lain. Jawapannya inilah dia. Kita sudah ada safety net kita tu. Jaring penyelamat kita itu sudah ada. Kalau misalnya di negeri lain, bila dia kata harga, bila ekonomi jatuh, harga barang-barang pun jatuh, naik, melambung, tidak ada penahan. Kita ada penahan. Mungkinlah kita kadang-kadang tak ingat perkara-perkara ini. Saya bayangkan apa yang manifesto ini akan dilakukan ialah mengingatkan kembali seperti yang saudara tunjukkan daripada akhbar yang itu iklan BN sendiri mengenai ini. Itu mengingatkan. Cuma dari segi strategi politik, cukupkah kalau hanya mengingatkan? Ini yang saudara tanyakan tadi, apa lagi nak buat? Mungkin ia juga membolehkan rakyat bertanya, apakah akan ini kekal atau akan ditarik? Nah, ini soalan yang ditimur di kepala rakyat ramai. Kalau dah teruk sangat kerajaan yang cakap terlampau banyak kita, apakah nak tarik ke ni? Jadi ini mungkin terfikir juga di kalangan setengah pihak yang akan menggunakan dalam pilihan raya. Jadi kadang-kadang kalau tekankan sangat
aku ni baik dah buat ni, apa tujuan dia ni? Bercakap dia nak baik ni. Agaknya dia nak denda kita ke, nak menjatuhkan hukuman ke, nak menguji lagi. Dia nak menguji lagi. Jadi rakyat ni dia bijak juga, pengundi bijak kan. Jadi di situlah akan menguji kebijaksanaan Perdana Menteri kita dan pemikir-pemikir di sekelilingnya itu untuk membaca keadaan. Yang saya risaukan, mereka yang di sekeliling itu duduk di Putrajaya, dia berjaya di Putrajaya, di tempat lain Putra tak jaya kan. Jadi ini yang saya susah hati itulah. Kerana di Baram, mungkin dia tak pernah lagi ke Baram naik bot berjam-jam kan di Sarawak, dan ialah di kawasan-kawasan desa. Jadi pencapaiannya isolated saja. Ya. Okey, 2 minit daripada Prof, kalau boleh saya nak dapatkan buah fikiran. Dalam setiap parti ini memberikan manifestonya, kita dah dengar juga manifesto yang berupa negara kebajikan. Jadi ini seolah-olah counter kepada apa yang akan kita dengarkan hari ini, walaupun tidak begitu diperincikan. Mungkin komen sikit daripada Prof. Saya tak ada masalah dengan konsep negara kebajikan, welfare state. Tetapi kalau dimaknakan, ditakrifkan seperti welfare state di Sweden ataupun di Finland, di mana orang yang berumur 60 tahun ke atas semuanya percuma dalam... Tapi cukai pendapatan pun tinggi. Dan ini juga ditentukan dengan basic minimum wage, dan macam-macam lagi lah. Saya rasa tak mungkin itu dapat dilaksanakan di Malaysia kalaupun itulah tujuan kita. Itu sebabnya kita sekarang kebajikan itu ditafsirkan sebagai quality of life. Dengan 20 ciri quality of life, termasuk tidak ada kemiskinan dan sebagainya. Mungkin ke arah itu. Jadi saya tak bayangkan kalau kita ambil negara kebajikan ini, konsep seperti itu, kalau PAS yang menganjurkan ini, kita tengok di Kelantan lah. Kalau dia boleh buat, okeylah. Tapi rasa saya konsep itu tidak lagi diamalkan di Kelantan. Jadi belum diuji. Jadi pada pandangan saya, diuji di luar negeri, mungkin di Malaysia itu masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam dan juga perbincangan. Prof, kita sentuh sikit tentang aspek keselamatan ini yang juga sangat-sangat dijadikan perhatian oleh pemilih-pemilih atau pengundi ini. Disebabkan yang diberbincangkan tadi, ekoran daripada keterbukaan kerajaan membuatkan ramai pihak mengambil kesempatan. Jadi adakah dilihat selepas ini atas apa yang telah berlaku, protes-protes yang boleh menular menjadi lebih bersiko, lebih berbahaya, jadi keterbukaan itu akan dihadkan sedikit? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak bijak bagi pimpinan kita untuk menghadkan apabila kita telah saksikan. Kita kena uji juga kemampuan. Itu sebabnya bomba tiap kali diuji, buka paip tu. Ataupun sprinkler tu dibuat. Kalau tidak, dia berkarat dalam tu mana kita tahu. Jadi saya ibaratkan keterbukaan ini akan diteruskan dengan terkawal, kerana rasa saya itu perlu. Kalau mereka merasa tertekan, seperti juga air tadi, dia akan mencari tempat lain. Itu yang lebih bahaya dari segi strategi jangka panjang. Menghasilkan generasi orang yang tak puas hati, yang hanya menunggu ketika untuk balas dendam. Itu tak boleh. Jadi pada pandangan saya, keterbukaan itu sangat perlu untuk membolehkan, menyatakan. Inilah kelebihan Malaysia, itu ialah kemampuan kita menyatakan apa yang kita tak suka. Seperti yang saya selalu sebut, the Malaysians prefer tongue wagging, not parang waving. Itu dia punya cara Malaysia berfikir dan bertindak. Prof, terima kasih banyak sudi bersama kami. Buah fikiran yang cukup bernas dan padat dalam jangka masa yang begitu singkat ini, Profesor Dato' Dr. Syamsul Amri Baharudin. InsyaAllah dalam beberapa hari ini kalau berkesempatan kita jemput lagi ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Sepanjang pilihan raya ini berkempen, kita pun nak berkempen juga. Profesor Dato' Dr. Syamsul Amri Baharudin, pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita nak berehat seketika bersama dengan Fitri dan Abby di luar seketika nanti. Nak bercerita tentang peniaga bergerak yang disebut-sebutkan tadi. Kita saksikan video klip terlebih dahulu.